أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين رب العالمين. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Syaban. Bulan Syaban merupakan bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, iaitulah bulan ini dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Syaban, bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan, di tengah-tengah. Wa huwa syahrun, inilah bulan yang manusia sebahagiannya lalai, alpa, terlepas pandang. Inilah bulan yang turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Syaban inilah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menerima amalan manusia. Diangkat amalan kita semua ni menghadap kepada Tuhan sekalian alam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalan aku diangkat, nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa. Kerana itu bulan Syaban, seperti mana yang kita tahu, dalam banyak-banyak bulan selain daripada bulan yang Nabi SAW berpuasa sebulan penuh, bulan Syaban merupakan salah satu bulan yang paling banyak yang disebut dalam riwayat hadis baginda alaihi salatu wassalam berpuasa sunat. Inilah bulan yang disebut oleh baginda alaihi salatu wassalam bulan yang orang lalai. Yang dimaksudkan dengan yang lalai ini iaitulah seseorang itu terlepas untuk membuat persediaan yang sepatutnya pada bulan ini. Sehingga nanti disebabkan dia telah mengambil berat ataupun masuk dalam bulan Rajab dengan segala amalan yang dilakukan pada bulan Syaban, Rajab, tiba-tiba masuk dalam bulan Syaban dia stop. Dia ghaflah, dia lalai, dia terlepas. Yang dimaksudkan terlepasnya ialah kebaikan yang banyak, antaranya amal soleh yang boleh dilakukan pada bulan Syaban, banyak berpuasa. Selain itu, bulan Syaban juga dikenali di sisi salafus salih sebagai syahrul qurra, bulan membaca Al-Quran. Kerana itu disebut sebahagian salaf, mereka tutup perniagaan mereka, tutup kedai mereka, tak berniaga bulan ni, semata-mata nak tumpukan masa yang ada pada bulan Syaban untuk banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Kerana ibaratnya Syaban ini jambatan. Sebelum nak sampai ke bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran, seseorang tu melazimi membaca Al-Quran sebanyak mungkin, serajin mungkin. Seseorang itu melihat terjemahan Al-Quran, seseorang itu mengaji tafsir Al-Quran semampu yang dia boleh. Kerana inilah bulannya orang lalai, maka kita nak berbeza dengan apa yang Nabi SAW pesan. Jangan termasuk di kalangan orang yang terlepas peluang, termasuk di kalangan orang yang lalai.
Maka rebutlah peluang kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan. Kita ada lebih kurang seminggu lebih masa yang ada perintah kawalan duduk di rumah. Maka di kesempatan yang ada dengan jadual yang kita dah tahu dah apa yang kita kena buat di rumah ni, ambillah masa juga untuk mengaji Al-Quran. Dengarlah bacaan Al-Quran daripada mana-mana tokoh yang diiktiraf keilmuannya mengajar Al-Quran. Kita dengar sebutan hurufnya bagaimana, dan kita lihat sambil lihat juga terjemahan Al-Quran yang kita baca. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya tak adalah sesuatu tinggalan yang paling berharga untuk kita semua pegang, terutamanya pada zaman yang penuh dengan fitnah ini, melainkan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berkongsi hadis daripada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis 40 yang dikumpul oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita lihat hadis yang ke-42 berkenaan dengan luasnya keampunan Allah Jalla wa Ala. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an. Dia menyebut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya selagi mana engkau itu menyeruku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku ampunkan engkau di atas apa sahaja kesalahan yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli semua perkara itu. Ya bani Adam, law balagat dhunubaka anana as-sama, law balagat dhunubuka anana as-sama, wahai anak Adam, sekiranya dosa yang engkau miliki telah pun sampai sepenuh langit, sampai ke langit dosa dah, thumma astaghfartani ghafartu lak, kemudian engkau memohon keampunan kepada aku, ghafartu lak, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi ini, aku ampunkan engkau. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan sepenuh dunia ini dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang bertemu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah dengan satu apa pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datang kepada engkau hamba Allah ini dengan sepenuh dunia juga keampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Pertama, ini merupakan hadis yang sangat memberikan harapan. Hadis yang sangat berikan semangat pada kita. Hadis yang sangat memberikan motivasi, semangat supaya seseorang itu mengetahui bahawa betapa luasnya keampunan rahmat Allah Jalla wa'ala. Seseorang yang memiliki iman yang murni di dalam hati ini, tauhidnya bersih, apabila dia mendengar hadis ini, dia tahu ini satu galakan yang besar, satu peluang yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah Jalla wa'ala berikan keampunan kepada setiap hamba-Nya selagi mana dia tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala seru dalam hadis ini. Hadis ini kita sebut sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi iaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis Qudsi merupakan kalamullah, tetapi hadis ini tidaklah sama seperti Al-Quran. Yang mana hadis Qudsi firman Allah Ta'ala yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, yang mana kita tidak dituntut membacanya seperti bacaan Al-Quran. Berarti hadis Qudsi bila kita baca, dia tak macam kita mengaji Quran, setiap patah huruf daripada firman Allah Ta'ala dalam Quran diberikan pahala. Al-muta'abbad bitilawatihi, dipanggil, dikira beribadat mereka yang tilawah membaca Al-Quran ini. Alhamdulillah kita hujan lebat. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Yang kedua, hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya bna Adam, wahai anak-anak Adam. Nabi Adam alaihi salam, Adam itu sendiri namanya merupakan gabungan yang diambil daripada nama bahasa Ibrani, merupakan gabungan unsur air dan juga tanah, maka disebutlah sebagai Adam. Al-muhim, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kisah tentang Adam alaihi salam, bapa kita. Kita digelar anak-anak Adam. Bapa kita Abul Bashar, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya dan memilih nabi-nabi tertentu di atas pilihan hak Allah Subhanahu wa taala di atas sekalian makhluknya yang lain. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim, keluarganya Imran di atas sekalian alam. Zuriat keturunan mereka sebahagian di antara sebahagian yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mencipta, menjadikan Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya sendiri yang mulia Jalla wa'ala, ditiupkan rohnya dan diperintahkan para malaikat untuk bersujud, sujud hormat kepada Adam alaihissalam. Ini thabit dalam Alkitab dan Sunnah. Dan seperti mana dalam hadis syafaat yang panjang itu, hadis tentang peristiwa manusia berdiri di padang mahsyar begitu lama, menunggu bilakah, siapakah yang boleh memberi syafaat pada hari itu, antara yang manusia akan rujuk pergi berjumpa minta supaya syafaat itu diberikan, mereka bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Disebut dalam hadis seperti itu, yang mana dalam hadis yang panjang itu dikutkan, ya bna Adam, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapa semua manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah Ta'ala jadikan engkau dengan tangannya dan ditiupkan kepada engkau ruh dan diperintahkan malaikat untuk sujud kepada engkau. Itu nak kutkan di sini, Adam digelar Abul Bashar. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam Quran tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam telah diperdayakan, ditipu oleh syaitan. Yang mana dalam suratul A'raf ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, siapa yang ada mushaf, ada Quran terjemahan, boleh lihat suratul A'raf ayat yang ke-20, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana kisahnya Nabi Adam dengan iblis, bagaimana syaitan melakukan tipu daya, waswaskan Adam dan Hawa sehinggalah terjatuh mereka berdua melanggar, ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ajakan iblis ni, hasutan syaitan, dia tak ajak kasar-kasar.
Dia tak ajak dengan cara jahat. Dia ajak dengan cara yang baik. Dia 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 galakkan, dia persuade Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam, dia pedayakan mereka berdua dengan penuh, caranya dengan penuh baik, orang kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata iblis kepada Adam alaihi salam dan juga Hawa, isterinya, apakah yang melarang kamu berdua ini? Tuhan kamu tidaklah melarang kamu berdua daripada hampir dengan pokok ini, illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, melainkan kerana tidak lain, tidak bukan, tidak mahu kamu ni jadi seperti malaikat, ataupun supaya kamu kekal dalam syurga selama-lamanya. Maksudnya, Tuhan larang dekat dengan pokok ini bukan sebab apa pun. Sebab takut nanti kamu akan naik ke satu tingkat level lebih tinggi lagi. Takut jadi malaikat ataupun kekal selama-lamanya dalam ni. Maka Adam dan Hawa, bila dia dengar perkara ni, tercetus perasaan dia, betul juga. Mungkin kalau aku dekat ni, naik darjat level lagi tinggi, boleh jadi malaikat ataupun kekal sampai bila-bila dalam syurga. Bahkan iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma minal nasihin, dan aku bersumpah, iblis bersumpah kepada mereka berdua bahawa dia benar-benar berikan nasihat yang baik. Maknanya apa? Adam alaihi salam dan pasangannya Hawa alaihi salam tidaklah diperdaya oleh syaitan, iblis laknatullah alaihim, dengan cara yang kasar. Bahkan disebut di situ iblis bersumpah mereka ni betul-betul nasihat ni betul-betul ikhlas, bersungguh nasihat ni. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surah Taha ayat yang ke-120, fawaswasa ilaihi syaitan, maka syaitan melakukan tipu daya kepadanya, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkun la yubla, wahai Adam, mau tidak aku tunjukkan kepada engkau pohon yang kekal selama-lamanya dalam syurga ni jika engkau ambil sesuatu daripadanya, dan juga kerajaan yang tidak akan musnah sampai bila-bila. Maka ini caranya, kita kena tahu syaitan tidak datang dengan bodoh dan huduh. Dia datang dengan penuh muslihat sehingga orang akan terpedaya. Cantiknya cara dia ajak. Nabi Adam alaihissalam di atas takdir Allah Subhanahu wa taala telah Allah firmankan kepada kita supaya belajar daripada kisah bapa kepada sekalian manusia ini bagaimana syaitan telah melakukan tipu daya kepada mereka. Pun begitu, akhirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Nabi Adam alaihissalam dengan isterinya Hawa alaihissalam, dengan kesilapan, dengan maksiat yang dilakukan, mereka tak bertindak seperti perangai iblis. Iblis dia dah buat salah, degilnya bukan kepalang. Dia siap bezakan lagi dia tu daripada api, Adam itu daripada tanah. Kenapa nak kena sujud? Bila Allah Subhanahu wa taala berikan perintah, dia argue pula Tuhan. Dan bila dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak mohon keampunan, bahkan dia minta tangguh jangan dilaknat. Panjangkan tempohnya sebelum nak sampai ke neraka Jahannam. Dia bersumpah kepada Allah Azza wa Jal nak sesatkan anak Adam. Berbeza dengan bapa kita Adam dan isterinya alaihimassalam. Setelah mereka lakukan kesilapan, dan inilah yang kita perlu ingat. Poin ini iaitulah kita kena contohi bapa kita Adam dan isteri. Apabila melakukan kesalahan, mohon
keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23, qala, mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah zalimi diri kami. Sekiranya engkau tak berikan maghfirah, keampunan kepada kami, nescaya termasuklah kami ini di kalangan orang-orang yang rugi. Maka dalam ayat yang lain, ayat yang ke-122 dalam surah Taha, Allah sahut permintaan Adam, doa Adam dan Hawa alaihimassalam. Mereka mengaku mereka ni termasuk di kalangan orang yang zalim. Mereka minta Tuhan ampunkan. Jika Allah Ta'ala ampun, termasuklah mereka di kalangan orang yang rugi. Maka Allah berfirman dalam surah Taha ayat yang ke-122, thumma jtaba rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah Ta'ala telah memilih, menerima apa yang Adam mohon kepada Tuhan. Allah Ta'ala terima taubatnya dan Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada dia. Maka kerana itu penting kepada kita, apabila sebut tentang kisah Adam, kita bukan ingat Adam itu bersatu dengan Hawa di Jabal Rahmah di kawasan Padang Arafah tu. Jadi bila mari je kita pergi umrah, bila Allah Ta'ala berikan kita rezeki buat umrah, buat haji, pergi Jabal Rahmah tu, bersungguh kita minta jodoh. Sebaliknya cerita tentang Adam alaihissalam lebih daripada itu, iaitulah tentang pengajaran bahawa Nabi Adam bila melakukan kesalahan, dia berdoa banyak-banyak. Kita juga berdoa, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, kami telah zalimi diri kami ini. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tak ampunkan kami, wa tarhamna, dan rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, termasuklah kami ini di kalangan orang yang rugi. Inilah doa yang boleh kita selalu ulang banyak kali. Termasuklah di antara sebab Allah Ta'ala terima doa kita, kerana kita pada permulaan sebelum nak berdoa, kita merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengaku yang kita ni banyak melakukan kesalahan. Kerana itulah antara ciri-ciri doa yang mustajab, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah seseorang dia merayu, mengaku kesalahan yang dia buat. Dalam hadis ini, ya bna Adam ma da'utani wa rajautani, selagi mana kau berdoa kepada aku dan engkau harap kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah firmankan dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum, kamu mintalah kepada aku mustajabkan permintaan kamu. Maka kita kena tahu, doa ni bila kita minta pada Allah Ta'ala, dia ada juga asbab. Asbab ni maksud dia, kenapa boleh diterima doa, ataupun kenapa boleh terhalang doa tu. Maksudnya kita minta, kenapa boleh Allah makbulkan, kenapa boleh Allah tolak, tak jawab permintaan kita. Antaranya ialah bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita kena ikut panduan yang Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Tirmizi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu semua kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawa doa tu akan dimustajabkan. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima doa daripada hati yang lalai dan leka. Maka petunjuk daripada apa yang Nabi SAW sebut ni, pertama, kita kena yakin bila kita minta pada Allah Ta'ala. Bukan betul ke, boleh ke, layak ke, tu namanya tak yakin. Yakin ni dia bersungguh terbit daripada hati dia. Dia sebut di mulut ni tanpa ragu-ragu. Fikirannya tidak
berasa betul ke, boleh ke, layak ke, langsung tidak terlintas perkara-perkara seperti itu, bahkan dia lawan jika mari perasaan seperti itu, yakin dia telah menutup segala keraguan dia. Yakin Tuhan nak mustajab doa. Dan hatinya perlu fokus, bersungguh. Fokus ni maksudnya hadirkan diri. Bila kita berdoa ni, hati kita, perasaan kita dengan mulut yang kita sebut doa ni, betul-betul. Kerana itulah, tak sama orang yang hanya tadah tangan, harapkan orang lain berdoa, dalam masa yang sama, sambil dia tadah tangan, dia bersembang dengan kawan sebelah. Ataupun dia dengar, dia tengok TV, ada orang tengah berdoa, dia tengok TV, dia tengok telefon dia tengok grup WhatsApp dia, ada orang tengah berdoa, tiba-tiba yang berdoa tu dah amin, dia pun amin ya rabbal alamin. Itu maknanya hati dia tak fokus. Maka jangan tanya kenapa tak mustajab. Kerana dia tak ikut panduan yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi melarang dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Allahumma ighfir li in syi'ta walakin liya'zamil mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Seseorang nak berdoa, jangan dah sebut dalam doa ni, ya Allah, berikanlah aku sesuatu jika engkau mahu. Bahkan dalam berdoa, walakin liya'zamil mas'alah. Sebut dengan tekad, sungguh-sungguh apa permintaan kita ni. Bukan, ya Allah, kalau boleh, kalau kau nak bagi, bagilah. Kalau boleh, ya Allah, kalau boleh. Tak ada seperti itu kerana fa innallaha la mukriha lahu. Allah Ta'ala itu tidak ada sesiapa pun yang memaksa. La ubali, wala ubali. Perkataan wala ubali. Aku tidak peduli, kata Allah Ta'ala. Selagi mana kau berdoa, kau berharap kepada aku tidak peduli. Peduli ni maksudnya Allah tak hairan dengan dosa yang telah dilakukan oleh hamba. Tengok bagaimana Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Beban salah kita yang telah kita buat, yang sedang kita buat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila kita minta pada Tuhan, sangat berharap kepada Allah Ta'ala, Allah tak hairan lah yang sebelum yang kita pernah buat. Apa sahaja dosa yang pernah kita buat ni, bagaimana berat pun di sisi Allah, sikit pun tidak menjadi beban. Allah Azza wa Jal dengan kemuliaan, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika semua orang daripada dulu paling awal sampai paling hujung, paling akhir, semuanya berada di satu tempat, semuanya minta keampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah ampunkan, dan mereka minta sesuatu dan Allah berikan kepada semua ni sekaligus, semua itu tak menyebabkan kemuliaan kerajaan Allah berkurang sikit pun, seperti mana yang kita tahu dalam hadis yang lain. Kemudian Allah Ta'ala seru anak Adam, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalau dah kau ni buat dosa, dosa tu bukan main banyak, sampai habis penuh bumi ni, kalau nak diukur, naik sampai ke langit dosa ni. Beratnya tu seperti mana beratnya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maknanya apa? Tak terhitunglah dosa. Sebanyak itu, kemudian thumma astaghfartani ghafartu lak. Kau mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Ini syaratnya. Berdosalah setara mana pun, buatlah kejahatan setara mana pun, dia kena sampai juga pada satu titik, iaitulah dia kena sedar diri, kena minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala takkan tiba-tiba kerana dosa yang kita buat, setelah diberikan petunjuk jalan kebaikan dan jalan kesalahan, kita langsung membiarkan diri kita terpulanglah. Kalau Allah nak ampun, Allah ampun. Tidak seperti itu. Allah perintah kita setelah melakukan kesalahan, kita kena sedar diri bahawa kita ni mempunyai Tuhan. Kaki yang kita pijak di tanah ini adalah tanah milik Allah Azza wa Jalla. Udara yang kita sedut ini,
udara yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jantung yang pam darah kita, segala urat nadi yang bergerak, mata yang melihat ini, telinga yang mendengar, perasaan, fikiran, hati sanubari kita. Setiap kali kita lakukan salah dan silap, sampai pada satu titik kita kena sedar, kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena ingat bila kita minta keampunan pada Allah Subhanahu wa taala, langsung tak ada syarat untuk Allah nak ampunkan. Allah ampunkan. Allah tak kira setara mana yang pernah kita lakukan, semuanya walaupun sebanyak sepenuh langit bumi ni. Kalau kita sebut sepenuh langit bumi ni dah tak terjangkau dah. Maknanya dosa satu orang tu buat, la haula wala quwata illa billah, nasallallahu salamah wal afiyah. Sampai setara itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmatnya, ampunkan. Kemudian disebut lagi dalam hadis ini, ya ibna adam law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini dosa, kesalahan. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kemudian kau datang bertemu dengan aku dalam keadaan tidak mensyirikkan aku dengan satu apa pun, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ini juga keampunan. Apa maksud hujung hadis ini? Ini syarat nak dapat maghfirah Allah Ta'ala. Dosa banyak mana pun salah jenayah dalam agama kita hidup, kita buat ni. Sepanjang kita bernyawa ni, kita buat salah dan silap. Selagi mana kita minta ampun ke Allah Ta'ala, dan selagi mana kita tidak melakukan syirik. Syirik menyebabkan Allah takkan ampunkan kita sampai bila-bila. Kerana itu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan sesiapa yang melakukan syirik kepadanya, dan Allah memberikan keampunan kepada di atas selain daripada dosa itu kepada sesiapa yang diinginkan. Maka setiap dosa besar yang dilakukan, semuanya Allah Ta'ala di atas kehendaknya Allah ampun, kecuali dosa syirik. Kerana itu syirik ini, selagi mana seseorang tu tak bertaubat bersungguh-sungguh, Allah tak ampun. Kerana itu bila mari musim Allah Ta'ala uji kita dengan virus COVID-19, kadang-kadang kita tengok gelagat sebahagian orang duk share di Facebook, di grup WhatsApp, bagaimana bomoh itu, bomoh ini. Ada yang guna Quran, ada yang baca jampi tu, jampi ni. Ada yang pergi jampi dekat globe bentuk bumi yang replika tu, nak halau COVID-19 ni. Semua perkara khurafat ini boleh jatuh sehingga ke peringkat syirik. Sekiranya dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dia seru selain Allah Subhanahu wa taala, khurafat yang dibuat itu sama ada boleh jatuh kepada dosa besar ataupun boleh jatuh kepada kekufuran. Kerana itu bila mari musim-musim seperti ini, jauhilah kita daripada meramal. Kadang-kala ada orang sebar syair tertentu yang sebut 1000 tahun lepas punya syair, sebut hari ini akan ada virus. Macam mana? Sesungguhnya kunci perbendaharaan perkara gaib semuanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu perkara pun tentang masa depan yang kita boleh tahu. Hanya diketahui perkara-perkara ke depan ini, perkara gaib, perkara yang tak nampak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa boleh tahu ramalan-ramalan. Begitu juga dalam ayat Al-Quran tertentu bila Allah sebut tentang jumlah penjaga neraka berjumlah 19 orang.
Bukanlah alaiha tis'ata asyar itu 19 itu bukanlah bererti COVID-19. Seseorang tak boleh memahami Al-Quran mengikut teori-teori palsu yang direka oleh sesiapa pun. Quran ni bila kita nak lihat tafsirannya, hendaklah kita rujuk kepada generasi yang pertama terlebih dahulu. Kepada mereka lah Quran itu diturunkan, kepada Nabi SAW diajar kepada para sahabat. Anak didik sahabat siapa? Tabi'in, tabi'in. Mereka ni faham Quran macam mana? Kaedah mereka faham tafsir Al-Quran ni bagaimana? Bukan kita pergi tengok ada nombor tertentu saja terus kita buat andaian ni ada 19, maknanya ni COVID-19, maknanya baca ayat ni mungkin boleh lindung kita daripada COVID-19. Perkara itu semua karut, boleh terjatuh dalam khurafat, bahkan ia termasuk dalam mereka-reka dalam agama apa yang tidak diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syirik pula bezanya, ada syirik yang kecil, ada syirik yang besar. Syirik yang kecil menyebabkan habis amalan yang dibuat. Syirik yang kecil iaitulah pertama, syirik yang kecil ni contohnya seperti seseorang melakukan syirik riak melakukan amalan kerana nak dipuji oleh orang tertentu, nak dipuji oleh orang, lakukan bantuan nak beritahu pada orang yang dia ni bagus. A'yadzan billah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada beberapa perkara yang menyebabkan terjatuh kita lakukan syirik kecil, hilang amalan. Penat lelah kita lakukan bukan ikhlas kerana Allah Taala tetapi nak dipuji oleh orang, nak tunjuk yang kita ni lebih baik pada orang lain. Maka itu syirik yang kecil. Syirik yang besar menyebabkan dia tak diterima, tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia tak bertaubat, tauhidnya telah pun hilang. Maksudnya dia telah pun menjadi kufur. Hendaklah dia bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara pesan yang besar berkenaan dengan pembeza iman dan kufur seseorang ini iaitulah inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Antara pesan yang besar disebut oleh baginda Nabi SAW, antara seseorang itu bezanya dengan syirik dan kufur iaitulah sembahyang. Maka hendaklah dia kekalkan keimanannya dengan memelihara solat. Bagaimana payah, bagaimana tak sihat, bagaimana letih, bagaimana mari perasaan jemu sekalipun, fardu solat hendaklah dijaga bersungguh-sungguh. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita boleh dapat pengajaran daripada hadis ini? Antaranya ialah pertama, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Al-qunut, putus asa ni, give up. Minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirin. Janganlah kamu berputus harap daripada rahmat Allah, sesungguhnya tidaklah sesiapa yang berputus harap daripada rahmat Allah melainkan dia termasuk di kalangan orang-orang yang ingkar. Ini kata Imamul Qurtubi, dalil ala anna al-qunut min al-kabair wa huwa al-ya'su. Dalil ini firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Yusuf ayat yang ke-87 ini beritahu pada kita, kata Imamul Qurtubi, bahawa give up ni, berputus asa, termasuk di antara dosa yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan perkhabaran kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Al-Hijri ayat yang ke-55, qala wa man yaqnut min rahmatil rabbih illa dhallun. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Sesiapa yang berputus asa daripada rahmat Allah, dia termasuk di kalangan orang-orang yang sesat. Maka pertama, janganlah kita berputus asa. Hadis ini berikan semangat semula pada kita. Bila kita kenang, kita beza dengan orang yang tak beriman pada Tuhan. Bila kita buat salah dan silap, bila kita teringat salah dan silap kita, bukan menyebabkan kita jadi tertekan, lalu mulalah kita kata, baik aku bunuh diri, kenapa aku hidup, kenapalah aku jadi macam ni, kenapa begitu, kenapa begini. Lalu dia tinggalkan agama. Dia tak begitu. Bila kita faham hadis ini, kita buat salah dan silap, Allah berikan pengharapan. Pertama, selalu berharap pada Allah Ta'ala. Jangan give up. Yang kedua, sentiasalah minta keampunan pada Allah Ta'ala. Setara mana pun dosa kita, jangan tinggal beristighfar. Istighfar iaitulah kita mohon Allah berikan keampunan pada kita. Maghfirah, ertinya maghfirah ni iaitulah pertama, Allah padamkan kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, Allah tutup daripada diketahui oleh orang lain. Tertutup aib kita. Ini rahmat Allah Ta'ala. Bila Allah ampun, berikan maghfirah, dia pakejnya lengkap. Pertama, Allah padam dosa. Yang kedua, dosa tu tak diketahui oleh orang. Allah tutup aib kita. Yang ketiga, Allah ampunkan kita. Dan Allah rahmat kita. Itu kelebihan orang yang istighfar. Bagaimana bentuk istighfar? Banyak cara istighfar. Antaranya semudah Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Astaghfirullah ataupun Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ataupun sayyidul istighfar yang panjang itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu antara contoh-contoh istighfar. Ataupun semudah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka selagi mana seseorang itu dia berharap pada Allah, dia tidak berputus asa, dia lazimi istighfar, sentiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, selagi mana dia menjaga tauhidnya kepada Allah Azza wa Jal, Allah Taala akan ampun rahmat dia sampai bila-bila. Maka mudah-mudahan dengan pengajaran apa yang kita dapat daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, berikan kepada kita semangat bahawa hadis ini berikan kefahaman bahawa tidak ada istilah berputus asa. Kita melihat ke belakang dosa kita menyebabkan kita segera minta ampun pada Tuhan. Bukan kita melihat ke belakang ini menyebabkan kita berputus asa. Langsung kita kata yang bukan-bukan, seakan-akan kita ni tak beriman pada Allah Ta'ala. Kita melihat ke depan, Allah sentiasa berikan pengharapan. Hidup ini begitulah. Tidaklah semestinya sentiasa kita terselamat, tak melakukan salah dan silap. Dan nama pun manusia, wala sumiyal insanu illa binisyanihi, tidaklah diberikan nama insan itu melainkan salah satunya kerana sikap dia mesti lupa. Lupa ni yakni mesti dia buat slack, dia buat salah, dia buat silap, buat dosa. Janganlah kerana salah dan silap kita terus buang diri kita, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut walaupun sepenuh langit, walaupun sepenuh bumi, selagi mana kita istighfar pada Allah Ta'ala dan ada tauhid kepada Allah Ta'ala, tauhid yang murni, iaitulah dia memelihara la ilaha illallah yang disebut selama ini, lafaz syahadah yang selalu disebut sepanjang hayatnya ni, hendaklah dipegang. Jangan diputuskan tali tauhid ini dengan melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Insya-Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berkati pada hari Jumaat ini banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Jumaat merupakan hari yang ada waktu Allah mustajabkan doa. Antaranya selain disebut oleh para ulama, waktunya antara dua khutbah, termasuklah antara waktu asar nak ke maghrib, waktu senja setengah jam. Kalau kita faham bahasa mudahnya, lebih kurang setengah jam sebelum maghrib, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta segala hajat kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik selawat ialah selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah bertanya, sesungguhnya kami reti nak lakukan amalan itu dan ini, solat kami reti nak buat, nak bagi salam kami tahu macam mana, bagaimana nak berselawat kepada engkau wahai Rasul. Maka Nabi SAW ajarkan selawat. Selawatlah, sebaik-baik selawat ialah selawat yang diajar oleh Nabi SAW. Dan seseorang yang banyak berselawat dalam hadis yang lain menyebabkan diampunkan dosa, ditunaikan hajat. Maka kerana itu, padan hanya kerana seseorang tu banyak berselawat, Allah Ta'ala akan rahmat dia, berikan keampunan kepada dia, sehingga hajat apa yang diinginkan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka kerana itu, asalkan seseorang tu beramal, bukan hanya mengutip fakta dan data, tahu itu, tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu yang ini betul, yang ini tak betul, tahu yang ini sunnah, yang ini bid'ah, tapi akhirnya dia tak lakukan apa-apa, itu adalah kerugian yang besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.